A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkati lagi majlis ilmu kita pada malam ini. Mari sama-sama kita akan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Qala Allah Ta'ala al-Quran fil Quran al-Azim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar. Nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengelokkan segala amalan kamu dan mengampunkan segala dosa bagi kamu. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka ia mendapat kemenangan yang besar. Shadaqallahul azim. Semati sekali Imam seluruh itu kuasa masjid, tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas taufik dan hidayahnya. Pada malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di masjid ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik, kekuatan untuk kita melakukan kebaikan, untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa dulu yang kita buat pada malam ini semuanya menjadi saksi ketika mana kita bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak. Para malaikat menjadi saksi, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita menjadi saksi di atas kebaikan yang kita buat. Anggota tubuh badan kita juga menjadi saksi nama kebaikan ibadah yang kita buat di atas muka bumi ini. Di hari akhirat kelak semua itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang disebut dalam surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari akhirat kelak, kata Allah, kami akan tutup mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, akan tutup mulut-mulut mereka ini. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berkata-kata, yang akan menjadi saksi adalah tangan-tangan kita, anggota tubuh badan kita, dan juga memberi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas apa dua tindakan kita di atas muka bumi ini, yaitu kaki-kaki kita lah, kaki-kaki mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap apa yang telah kita buat masa hidup di atas muka bumi ini. Sebab itu jangan kita memandang perkara ini sebagai satu perkara yang kecil, kan? Hari ini, petang ni, kita jalan kaki sampai ke masjid ni. Yang naik motor lah, yang naik kereta lah. Semuanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dia akan menjadi saksi. Kan? Apa bukti memari masjid malam ni, kan? Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita menjadi saksi.
kaki kita menjadi saksi. Sebab itu mudah-mudahan kita sama-sama lah jaga anggota tubuh badan kita ni. Semoga pada hari akhirat kelak dia tidak menceritakan keburukan kita di atas kejahatan ataupun maksiat yang kita buat di atas muka bumi ini, sebab semuanya menjadi saksi. Pada hari akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala ialah saksi. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui setiap apa jua yang kita buat, kan? Apa jua, daripada sebesar-besar sampailah sekecil-kecilnya, semuanya di bawah penguasaan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kebaikan kecil manapun, pasti Allah mengetahui. Pasti Allah mengetahui. Kemudian kepada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat kebaikan dan juga kejahatan yang kita buat juga akan menjadi saksi. Kemudian para Rasul, Muhammad SAW menjadi saksi, jin dan manusia, dan yang sebut tadi yang keenam, iaitu anggota tubuh badan kita, kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mudah-mudahan yang kita pada malam ini duduk dalam majlis ilmu ini, sebentar nanti masuknya waktu Isya ini juga dinilai Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh, insya-Allah. Baik, tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, insya-Allah. Baik, kita akan sambung ke surat 244. Surat 244, tajuk kecilnya di bawah tu, tidak hipokrit. Dalam kitab Arabnya disebut la yunafiq, berkaitan dengan salah satu sikap orang munafik ni. Nanti kita tengok diterjemahkan kepada tidak hipokrit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang Allah, dia kata Muslim yang sebenar itu sangat jauh daripada sifat hipokrit yang munafik dan suka mengampu, kerana syariat Islam melarangnya daripada tenggelam sedalam-dalamnya, sebagaimana telah terjadi kepada kebanyakan orang pada hari ini, tanpa menyadari bahawa mereka telah tenggelam dalam jurang kebinasaan, munafik dan menjijikkan. Rasulullah SAW telah melindungi kita daripada terjatuh ke dalam lubang kemunafikan dan kebinasaan. Malam ini tajuk dia cerita tentang salah satu sifat orang munafik ini, iaitu dia suka mengampu. Larangan dalam agama kan suka mengampu, memuji yang melampau, memuji yang berlebihan. Memang dalam agama kita suruh, kan, bila kita tengok kebaikan sahabat-sahabat kita buat, dan anak-anak kita dan sebagainya, masyarakat kita, memang harus dipuji. Tapi yang agama larang adalah puji yang melampau, mengampu, atau apa lagi dalam bahasa kita, apa ya? Boleh, boleh. Okay. Agama larang, Laku tak laku dalam masyarakat kita? Banyak, kan? Bukan ada saja, banyak. Tambah pula kalau orang tu dia ada kepentingan, kan? Ada kepentingan. Jadi malam ni kita nak cerita tentang tajuk ni lah, berkaitan dengan larangan mengampu secara berlebihan. Baik, ketika Banu Amir menemuinya dan memujinya dengan mengatakan, engkau adalah Tuhan kami. Kemudian baginda Nabi SAW berkata, satu-satunya Tuhan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka berkata, engkau adalah yang paling agung dan terhebat dalam kalangan kami. Kemudian kata Nabi Allah, katakanlah apa yang kamu katakan itu atau sebahagian daripadanya, tetapi jangan mengatakan seperti ejen syaitan. Maknanya puji yang melampaui. Nabi sendiri pun tidak suka. Aku tidak mahu kamu memujiku melebihi kedudukan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku. Aku ini Muhammad bin Abdullah, hamba dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut dalam kitab Ayatul Sahabah ini.
Baik, Rasulullah SAW melarang manusia daripada berlebih-lebihan ketika memuji orang lain, kerana sebahagian daripada pujian itu tidak layak baginya. Kita puji itu ada kan, bila kita berlebih ni sampai tak sepatutnya. Orang yang kena puji pun dia tahu tidak layak untuk dipuji sampai begitu sekali. Kita puji, kita apa tahu kalau bodek ni dia satu bulan disebut tentang dia umpamakan macam kita tayar kereta kita rosak kan, kemudian kita nak tukar tayar tu kita kena jack kan, kita kena jack kereta kita tu. Jack ni dia cuma punya kan, jangan yang kita melampau ni jack tu sampai terbalik kereta contoh tinggi kan. Sekarang kita nak tukar tayar itu diumpamakan itu. Jadi kena itu yang dilarang oleh agama kita. Rasulullah melarang daripada berlebihan ketika memuji orang lain, kerana sebahagian daripada pujian itu tidak layak baginya. Ketika baginda melarang mereka memanggil baginda sebagai Tuan agung dan terhebat, padahal ketika itu baginda adalah Tuan bagi kaum muslimin yang agung dan terhebat di antara mereka. Memanglah kan, Nabi Islam kan, manusia yang paling agung kan. Jadi Nabi pun sendiri tidak suka para sahabat memuji baginda secara berlebihan, walaupun Nabi memang layak. Baginda melakukannya kerana faham bahawa jika pintu pujian dibuka secara luas, ia pasti menimbulkan sifat munafik yang tidak diterima oleh semangat Islam dan kebenaran yang menjadi dasar agama ini. Kalau Nabi kita boleh kita pujilah tinggi mana pun. Yang bimbang apa? Jika berlebihan nanti pujian itu dah tak ikhlas dah. Pujian itu sudah ada niat lain, ada tujuan tujuan lain. Jadi Nabi larang, ajaran agama kita larang daripada awal ini. Nanti kita lihat benda ini juga disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada satu tajuk khusus berkaitan dengan bahaya memuji. Tempat kena kepada orang yang memuji, dua lagi dia akan kena kepada orang yang dipuji. Dia puji ni itulah manusia, dia suka kan, kita buat sesuatu kebaikan, bila orang tahu bagus, alhamdulillah kan, patut dicintai. Memang fitrah manusia suka apabila dipuji. Manusia ni tak kira lah, budak lagi dah suka kan, budak, orang tua pun suka bila dipuji. Jadi bila berlebihan ni yang kita takut bahaya tu lebih. Benda yang lebih ni yang melampau ni selalunya dia akan mendatangkan mudarat. Dia buatlah apa pun, tapi kalau dia dah melebihi, melampau batas, dia akan mendatangkan mudarat, akan mendatangkan keburukan. Makan, boleh makan kan? Tapi kalau makan secara melampau, mudarat. Makan kambing bakar, sudah makan, boleh makan kan? Tapi kalau makan setiap hari makan, dia mungkin akan mendatangkan mudarat kepada setengah orang. Betul apapun jangan melampau. Baik, baginda melarang para sahabat daripada memuji seorang secara berhadapan, kerana pujian itu boleh menimbulkan riya, sombong dan bangga diri. Kata pengarang ini, dia kata bila puji secara melampau di hadapan ni dibimbangi, boleh menimbulkan perasaan riya dalam hati orang yang dipuji itu. Asalnya dia mungkin dia tak ada riya, tak ada rasa niat nak tunjuk-tunjuk pada sesiapa. Tapi bila dipuji kan, orang ni jumpa puji, orang ni jumpa puji, betul puji yang kita dah yang lebih-lebih lah kan, lebih-lebih ni. Takut-takut orang yang kena puji itu akan datang perasaan riya. Riya ni apa makna riya? Riya ni menunjuk. Dia menunjuk tak boleh. Menunjuk boleh tak? Menunjuk boleh.
Menunjuk, maknanya kita buat menunjuk. Tapi kalau menunjuk-nunjuk ni dia buat sesuatu nak bagi orang kata dia bagus sebagainya kan, itu menunjuk. Menunjuk ni okey, sebab tu ada uswatun hasanah, contoh ikutan yang baik, qudwah hasanah, contoh ikutan yang baik kan. Nabi Rasulullah tu uswatun hasanah, Nabi SAW tu contoh ikutan yang terbaik kan, untuk kita contoh. Itu menunjuk kan, kita buat baik untuk yang ini perbuatan yang baik kan. Datang masjid, susun kasut tak bersepah, tempat guna bilik air kita masuk bersih kan, kita masuk kotor kita keluar keadaan bersih kan, kita buat benda tu rutin tu. Itu bukan menunjuk, itu kita nak menunjuk tentang kebersihan. Menunjuk je lah, lepas kita buat kebaikan kita cerita ke orang kan. Aku kalau masuk tanah mesti bersih daripada tu cerita ke orang. Itu sudah jadi menunjuk-nunjuk. Jadi bila kita banyak dapat pujian ni, kita bimbang apa tadi, boleh menimbulkan perasaan riak. Riak ni dia tak nampak, dia duduk dalam hati kan. Wallahu a'lam. Cuma kita ni bab riak ni, kita jangan tuduh orang lah. Kita jangan tuduh orang. Kita dah baca tadi tentang riak benda apa sebelum ni kan. Riak ni kita jangan tuduh, jangan tuduh ni riak tak boleh, sebab kita tak tahu. Sebab riak tu benda dalam hati. Jadi bila kita sebut tentang ni, dia memberi peringatan untuk diri kita sendiri, untuk hati kita sendiri. Itu pertama, bahaya dia, boleh menimbulkan riak. Yang kedua, boleh mendatangkan sombong. Sombong ni apa sombong? Sombong ni dia rasa dia bagus, orang lain tak, orang lain lemah, orang lain teruk, orang lain tak hebat macam dia. Ini pun bahaya. Lepas tu kalau puji lebih-lebih pun, inilah kesan dia kan. Dan juga satu lagi bahaya dia, bangga diri. Kita ujub, kita rasa diri kita yang hebat, kita lebih bagus, bajet bagus kan, kita rasa diri kita yang hebat. Jadi agama daripada awal lagi dia datang. Tiga penyakit ini boleh datang. Salah satu sebabnya adalah dengan apabila kita mendapat pujian yang melampau. Boleh kita puji, kadang boleh, tapi jangan lebih. Jangan lebih. Baik, Imam Bukhari, Muslim dan Abu Dawud menjadikan bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, yang maksud seorang lelaki memuji lelaki lain di hadapan Rasulullah. Lalu baginda berkata, celakalah kamu telah memotong kerongkong temanmu, kamu telah memotong kerongkong temanmu, kamu telah memotong kerongkong temanmu. 3 kali Nabi ulang. Kemudian baginda Nabi SAW berkata, sesiapa memuji saudaranya, maka katakanlah, aku rasa demikian dan demikian, begitu dan begitu, dan Allah lebih mengetahui yang benar. Dan aku tidak boleh meyakinkan kebalikan seorang itu di hadapan Allah, tapi aku fikir dia ialah demikian dan juga demikian. Maknanya kita bercakap benda yang nampak pada mata kita saja. Yang lebih-lebih itu tidak boleh. Sebab kita tak tahu yang sebenarnya. Sebab itu nanti dalam satu riwayat lain saya akan baca juga yang disebut dalam kisah Sayyidina Umar, disebut dalam dia dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, macam mana bila seorang sahabat itu memuji kan, Sayyidina Umar tanya kan, pernah berjalan depan diri dia kata kan. Sebab bila kita tidak mengenali seorang secara mendalam, kita tidak boleh bercakap tentang orang itu secara berlebih-lebihan. Kita tak kenal dia pun, kita tahu nama, tahu sikit-sikit, tapi kita bercerita tentang orang itu melebihi daripada pengetahuan yang ada pada kita. Ini agama lain. Baik, jika terpaksa memuji seseorang itu, maka haruslah dilakukan dengan jujur dan benar. Nak puji boleh, tapi pujilah dengan jujur. Kita pergi makan di kedai, makan roti canai, sedaplah roti canai itu kan. Kita puji boleh puji, alhamdulillah sedap roti canai kan. Janganlah puji lebih. Sebab aku tak pernah jumpa roti canai ini, sepanjang hidup aku tak pernah jumpa roti canai sesedap ini. Contoh, kita melampau kan, macam tak puji kan, takkan roti canai itu yang paling sedap. Itu lah. Pujian itu sebenarnya orang yang buat tukang tebak roti canai itu pun tak percaya yang kita sesat. Dia kata ni beri aku, bukan
bukan nak memuji. Pujian itu mesti sederhana sahaja, tanpa berlebihan. Sederhana je, patut padan je, kan agak-agak je. Sebagai kita kata mujamalah dalam muamalah. Maknanya kita mujamalah ni kita hubungan baik, buat baik tu dalam muamalah seharian kita, kan. Kita jumpa kawan kita, nampak dia pakai baju, tak nampak dia pakai jubah ni, hari ni nampak dia pakai, cantik jubah kan. Kena dengan hang, kan. Sesuai colour pun kena. Itulah. Itu kita panggil mujamalah kita dalam hubungan dalam masyarakat. Tapi kalau lebih-lebih, kan, ini cantik, tak ada orang lain pakai lagi kampung ni, seorang je ada, kan. Imam pun tak pakai macam ni, itu dah lebih. Jadi yang tadi dia pakai tadi dalam ikhlas, dia pakai tak fikir tentang baju jubah dia pun, dia dah mula fikirlah. Uish, tak pernah orang puji dia pun ni, kan. Dia mula datang. Sebab tu syaitan dia akan merosakkan kita ni dalam banyak keadaan. Asalnya tak ada. Asalnya kita pakai tu memang ikhlas. Contohkan pakaian, kan. Tapi bila orang puji sangat ni, menyebabkan kita dah rasa lain. Rasa lain. Macam-macam lah nak puji, kan. Baik. Dengan cara ini sajalah sesebuah masyarakat itu boleh selamat daripada penyakit munafik, pembohongan dan suka mengaku. Kita tengok sikit apa yang saya ambil daripada kitab Ihya Ulumuddin ni, di buku surat 812. Apa kata Imam Ghazali? Ini yang dah diterjemahkan. Dia kata memuji itu dalam beberapa keadaan adalah dilarang. Tentang mencela maka termasuklah dalam mengumpat atau riba, sebab ianya menjatuhkan kehormatan orang lain dan hukumnya sudah dijelaskan di atas. Adapun pujian itu mengandungi 6 jenis bahaya. 6 jenis bahaya. 4 jenis adalah berkaitan dengan orang yang memuji. Dia kena orang yang puji itu kan, dah lah puji, kena pula bahaya ni. 2 jenis lagi berkaitan dengan orang yang dipuji. Baik, bahaya-bahaya yang berkaitan dengan orang yang memuji. Saya baca sikit. Pertama, dia kata ada kalanya dia melampaui batas dalam memberikan pujian sehingga akhirnya dia berdusta, sebab yang dipuji itu adalah sesuatu yang tidak benar. Bahaya yang pertama ni kepada orang yang memuji. Kita puji kawan kita, bila pujian kita melampaui batas, kata Imam Ghazali, dia kata pertama ni apa? Boleh menyebabkan kita ni berbohong, berdusta. Berbohong atau berdusta. Tak pasal-pasal. Niat kita mungkin nak puji, tapi jika sampai berlebihan, dapat tambah satu dosa, iaitu dosa berbohong. Dosa berbohong. Dosa berbohong ni bahaya, kan? Bohong ni bahaya, sangat bahaya. Susah nak tutup. Dan disebut dalam kitab ini, bohong ni dia boleh berjangkit. Dia berjangkit. Sekali kita bohong, kita nak tutup bohong yang pertama tu, kita kena bohong lagi. Sebab tu kena hati-hati. Dan kita tidak termasuk dalam orang yang suka berbohong ni. Jadi bahaya yang pertama, kita boleh jadi orang yang berdusta. Yang kedua, ada kalanya hatinya dimasuki oleh sifat menunjuk-nunjuk, sebab dengan mengemukakan pujian itu seolah-olah dia menunjukkan kecintaan pada orang yang dipujinya, padahal hakikatnya dia sendiri mempunyai rasa tidak senang kepadanya atau dia sendiri meyakini bahawa tidak semua yang dikatakannya itu benar. Dengan demikian dia termasuk dalam golongan orang yang suka menunjuk lagi munafik. Dia sebenarnya bukan nak puji saya pun, kan? Disebut kebaikan tu untuk tujuan lain. Mungkin nak ambil perhatian, mungkin adalah tujuan-tujuan atas kepentingan peribadi dia, kan? Ini bahaya. Bila tidak ikhlas, maka masuklah dalam yang disebut sebagai riya tadi. Masuklah sifat munafik tadi. Itu yang kedua.
kalau melampaui menyebabkan sifat kita tu sudah jadi menunjuk-nunjuk. Sifat menunjuk. Ini apa ini? Bila ada seseorang datang kan, orang ada jawatan, ada pangkat kan, pemimpin datang kan, Allah puji kan, tapi di belakang habis dia kutunya, habis dia berdasar kan. Depan pegawai, depan orang tu Allah kan terbaik, orang terbaik, semua terbaik kan. Belakang dia hampir semua ni dia katakan, aku kalau tak sebab ni aku tak datang, macam-macam kan. Itu bahaya kan? Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kita kena beringat lah, biar kita puji-pujilah kan, ikhlas, puji betul kan. Kalau rasa macam tak apa nak boleh puji, jangan cakap apa kan? Jangan cakap apa. Kalau kita cakap apa dah jadi bohong kan. Dia tak baik mana pun, dia biasa-biasa je, bisa-bisa je orang kata sekarang ni kan. Dia biasa-biasa je kan. Kalau dah biasa-biasa tu, kita jangan apa kita kata nak puji dia lebih. Kalau kita puji dia, dia jadi berbohong. So kita diam saja. Itu adalah lebih baik. Yang ketiga kata Imam Ghazali sebenarnya kita ni, ada kalanya dia mengucapkan sesuatu yang dia sendiri belum mengetahuinya, bahkan dia tidak mendapatkan cara untuk memastikannya dengan teliti dan kesungguhan. Ada benda yang dia cakap tu dia tak tahu. Dia tak tahu. Bila dia tak tahu, bila kita cakap benda yang tak tahu ni, katakan orang lain dengar, orang lain pun percaya. Kemudian sampaikan lagi. Asalnya daripada kita. Asalnya daripada kita yang percakapan kita ni kita tak tahu benar ataupun tidak, pengetahuan kita tak ada tentang tu, tapi kita bercakap juga tentang tu. Jadi orang lain yang dengar kan, ataupun dia sendiri yang dengar, yang kita puji tu pun dengar, dia pun percaya dan sebagainya. Ini bahaya. Ini kebanyak ni. Kadang kita juga kita baru kenal sehari 2 hari kan, tapi kita bercakap tentang dia, boleh bercerita tentang itu, tentang seseorang tu, seolah-olah kita hidup dengan dia 10 tahun, 20 tahun. Itu benar ni. Walaupun niat kita tu baik kan. Orang tanya ni Syekh Kabir ni macam mana dia? Kita baru kenal 2 hari kan, tapi kita cerita dia bagus, dia kan, macam-macam kita cerita. Sedangkan kita tak tahu pun hakikat sebenar. Contoh gitu kan. Niat kita baiklah, kita nak cerita kebaikan dia, tapi apa yang kita cerita tu, apa kita kata tak, bukan pengetahuan kita cerita je kan. Sebab kita nak puji lah. Orang tanya tentang seorang, kita nak puji dia, tapi kita tak ada maklumat tentang tu. Bahkan kita berbohong, kita menambah-nambah cerita. Kemudian orang yang dengar tu pula percaya. Cuma sampai lah dibawa-bawa, itu susah. Saya kata kalau kita cakap benda yang tidak jujur, yang tidak benar, yang berbohong, susah untuk kita tutup, untuk kita cover tu susah. So susah. Sebab tu kena berhati-hati. Patut padannya. Cakap sekadar mana yang kita tahu saja. Ini pun ada juga ni, banyak juga berlaku dalam masyarakat ni. Memang kita nak puji kawan kita, tapi kita tak kenal pun kawan kita tu sebenarnya. Kan kita kenal sekadar luaran dia kan. Baik, yang keempat, mungkin sekali yang dipuji itu menjadi gembira dengan pujian yang kepadanya, padahal sebenarnya dia adalah orang yang zalim ataupun fasik. Kita kata dia pemimpin ni bagus kan, dia ketua yang bagus, sangat amanah dan sebagainya. Sedangkan hakikat sebenarnya dia orang yang zalim kan, orang yang tidak menjalankan amanah dengan baik kan, orang yang sentiasa mengkhianati amanah sebagai contoh. Tapi kita puji, kita kata dia ni baik, dia amanah, dia benar kan, menyebabkan orang tu dia akan rasa apa? Dia rasa selesa. Oh, aku buat zalim, buat pun orang tetap juga kata baik. Ini antara bahaya kepada. Kalau puji itu untuk cuba memperbaiki yang dia tak tentu kan, kita cuba puji dia supaya dia baiki. Dia orang puji aku aku teruk. Kita mengharapkan macam tu lah. Tapi yang bahayanya kepada orang yang kita puji tu. Kalau dia sedar, pujian ni bukan puji, ni macam boleh aku ni kan, contoh kan, mungkin dia akan rasa sedar diri yang ni bukan puji, ni memang mengatakan aku ni kan. Itu tak apalah. Kalau dia rasa macam tu, yang kita bimbang, Imam Ghazali bimbang ni, dia tak rasa macam tu. Dia rasa dia okey. Dia rasa dia
dia okey. Sebab tu kena hati-hati. Mungkin dia kata sini kan, dia akan rasa apa, bila kita puji tu dia tidak menyedari tentang kelemahan yang ada pada diri dia. Sebab tu kan, oleh sebab terus membolehi pujian, maka dia tidak mengetahui kekurangan dan kesalahannya, dan akhirnya meneruskan perbuatannya itu kerana merasa dirinya sentiasa benar. Ini sebutan kita, kan? Ini pun bahaya. Yang kita bimbang, yang kita bimbang ni, orang puji kita rasa macam ni. Kita tak baik mana pun, kan? Biasa-biasa aja, kan? Tapi orang kata, ustaz ni bagus, ustaz ni bagus, kan? Sebabkan kita rasa apa? Keburukan, kejahatan yang kita buat tu, kita rasa macam okey, tak ada masalah. Sebab orang tengok kita okey. Bila orang puji kita lupa diri. Kita lupa diri. Betul-betul ni orang lupa diri lah ni. Dia tak sedar yang dia melakukan dia ada banyak kelemahan, banyak kesalahan, banyak maksiat dia buat, tapi orang masih lagi memuji. Sebab tu kena beringat, kalau puji ni, puji bukan tak boleh puji, tapi puji yang jangan kita nak bagi diri sikit apa, nak kita melampau ni, ikut situasi lah, ikut keadaan, ikut keadaan. Kita puji anak kita pun ada macam tu juga. Anak kita dapat keputusan bagus, perisa, kan? Kita orang tanya dia, kan? Tanya saya, tanya Halung, kan? Beli makan sikit, cukup lah tu. Tapi kalau melampau ni kan, okey, dapat markah 80 lebih, ya, kan? Tapi kita punya puji, belanja dia, beli, kan? Itu sudah melampau. Sudah melampau. Allah Akbar, pada saya dia macam tu agak melampau lah. Tapi mungkin setengah orang dia ada kemampuan, dia pun ikut lah, kan? Dia melampau ni apabila pujian kita, penghargaan yang kita bagi pada orang tu menyebabkan dia lalai, dia terleka, kan, dengan apa yang dia dapat. Baik. Perbuatan memuji yang seperti ini adalah sangat dilarang. Hasan radhiyallahu anhu berkata, barang sesiapa yang mendoakan kepada seorang zalim agar panjang usianya, maka dia telah mencintai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terus berlaku di atas muka bumi ini. Kita tahu dia apa? Dia ni orang yang zalim, kan? Orang yang fasik. Fasik apa fasik? Orang yang melakukan dosa dan dia sedar itu dosa, tapi dia terus melakukan. Itu orang yang fasik. Fasik. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam dia. Dia buat benda maksiat, dia buat benda dosa, dan sedangkan dia tahu benda itu berdosa, dia teruskan juga. Okay. Dia tahu curi itu tak elok, tapi dia teruskan kan dengan curi. Itu orang fasik, dapat title fasik. Nauzubillah min zalik. Orang fasik kita boleh saksi banyak benda. Jadi kita kena jaga. Kalau kita buat jahat, Allah astagfirullahalazim, kan? Kita tak ambil masjid ni, kan? Kita buat tengah-tengah sembang, kita ada keluarkan satu keadaan yang tak elok, yang ada mendalam. Cepat-cepat kita beristighfar, astagfirullahalazim, Allah, aku dah buat silap ni, kan? Itu tak sampai fasik. Fasik ni memang kalau keluar mulut itu, kalau jenis yang jenis maki orang, maki je. Kalau suka fitnah, dia suka buat fitnah je. Dia tahu fitnah tu tak elok, kan? Agama larang. Dia teruskan dengan perbuatan suka fitnah ni. Itu memang takut dia dapat title fasik di atas apa nama maksiat, nama fitnah sebagai contoh fitnah tadi. Sebab tu, barang siapa yang mendoakan kepada seorang zalim agar manusia, maka dia telah mencintai maksiat. Soalan macam dia redha dengan maksiat yang orang tu buat. Sebab tu kena hati-hati. Okay. Adapun bahaya yang berkaitan dengan orang yang dipuji, orang yang kena puji pula. Yang pertama, Imam Ghazali dia menimbulkan perasaan angkuh kepada orang yang dipuji itu dan menyebabkan merasa bangga pada dirinya sendiri. Okay. Orang yang dipuji itu dia akan rasa sombong, dia akan rasa angkuh, dia rasa dia hebat. Tambah pula kalau kita puji itu di depan orang ramai. Puji depan dia seorang-seorang dia tak kuasa, kan? Tapi kalau kita puji depan orang ramai ni, dia kan? Kita tahu lah orang Arab kita nak. Ni ujian ni. Orang puji kita di depan orang ramai satu ujian. Maksud ujian ni maknanya ada orang yang berjaya, ada orang yang gagal. Orang yang berjaya
bila dipuji, pada dia kata hazal fadil rabbi. Kita ada segi contoh macam mana bila orang puji apa yang kita nak, kita nak jawab apa, kan? Dia ada apa? Kita sudah jawab hazal fadil. Ini adalah kelebihan yang Allah SWT bagi atas kelebihan Tuhanku, kan? Alhamdulillah. Tapi kalau bila kita dipuji di hadapan orang, oh ini yalah, kan, tengok kaki lah, kan, tengok brand lah, kan, itu sudah datang. Kita sudah gagal dengan ujian, dengan apa, ujian daripada pujian orang. Okay? Sebab tu kita sebut, kita baca tentang ni, saya khususnya ingatkan diri saya sendiri. Takut, kan? Kerana Allah bagi kelebihan sikit pada kita, Allah bagi ilmu kita mungkin lebih sikit daripada orang lain, lebih sikit lah dalam kelompok tu, kita lebih sikit, kan? Kemudian orang pakai puji kita, oh bagus, saya sangat beruntung, sangat betul jumpa ustaz. Kalau tak jumpa ustaz, mungkin saya contoh, kan? Takut-takut dengan pujian tu, kita rasa kita hebat. Kalau puji, kita suka. Kalau kita keji orang tu, kita marah. Macam mana? Kalau kita keji dia, kita marah lah. Kalau dia buat salah pun, kalau dia buat salah, apa tu? keji lah. Kita keji dia marah lah. Kalau puji dia. Maksudnya keji ni orang marah kan? Kalau orang kata dia, kita kata apa, kita tegur dia, kalau kita keji ni kita cakap benda yang tak elok, kan? Sedangkan dia buat benda tak elok, kemudian kita pula maki ke apa kan, itu memang fitrah manusia ni tak suka begitu, kan? Tapi kalau kita nasihat dengan cara elok, kalau dia marah tu, itu nak buat macam mana, kan? Itu sikap karakter orang lah, sikap dan karakter orang. Ustaz, kalau kita puji orang dengan cara buruk, salah? Boleh. Itu boleh, tak apa. Puji dengan cara puji itu niat gurau ke apa? Dia dah buruk lah. Niat gurau, tapi dia hakikat sebenarnya dia tak ada. Contoh je ni, contoh dia badan dia kurus, kan? Kita puji kau badan kau macam bodoh-bodoh. Itu gurau, bukan puji. Itu beri kot, kan? Kalau puji ni, oh badan kau guru macam artis apa macam tu, itu puji lah, kan? Ini dah sebalik, dia guru, kita kata mau badan macam apa puji dia. Itu bukan puji, itu beri, kan? Itu beri, kan? Dia dalam kehidupan harian kita ni memang sebenarnya pujian ni sepatutnya setiap hari berlaku, pujian yang baik. Kita bagi pujian kepada orang ni sepatutnya setiap hari ada. Memang itu manis sekolah dari agama, kan? Agama memang suruh kita puji orang. Kita memberi penghargaan kepada orang lain, kan? Bangun sembahyang lepas sembahyang subuh, beri maaf, kan? Turun bersalam, alhamdulillah. Tanya hari ni, alhamdulillah, kan? Dapat datang masjid bagi, kan? Itu satu orang kita kata penghargaan, pujian. Benda-benda yang simple, kan? Tengok kawan kita sampai hari ni, sampai awal, kan? Tengok duduk apa? Musuh air, tandas dan sebagainya, kan? Puji lah, kan? Oh alhamdulillah, terima kasih lah. Bagi Firufan suami isteri, puji bini pada masak. Wah, ini sedap masak. itu sangat itu dia kata sepatutnya setiap hari. Bukan setiap hari, setiap kali dia masak apa kena puji. Tak masak sedap pun puji ke? Puji. Itu bab lain, itu bab dalam bab apa yang kita baca tu, kan? Tentang apa macam berbohong, tapi itu apa antara yang dibenarkan adalah contoh Rasulullah, dia ada isteri dia masak, ada kurang garam, tapi dia tak sebut. Tetap kata bila kita terlebih garam tumpah lagi macam seperti di sini. Itu kita. Tapi sepatutnya itu, memang pujian ni sepatutnya memang dalam kehidupan harian kita elok kita amalkan selalu. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang fitrah manusia ni suka apabila dipuji, suka, kan? Tapi semua puji itu kena ikhlas lah, kan? Ini janganlah, kan? Oh sedap azan hari ni, tapi kalau kau tak azan lagi sedap, kan? Itu tak kena, kan? Itu dah macam, kan? Contoh, kan? Sedap, kan? Kita puji biar puji yang ikhlas. Kan tengok orang kurang tu, kan? Memanglah, itu memang itu belum ada wudu. Kalau ada wudu lagi sedap, kan? Baik. Jadi kalau dapat saya suka lah, kan? Saya sekali saya suka memberi puji-pujian kepada kawan-kawan kita sebenarnya, kan?
Sebab apa? Sebab kita pun suka bila orang puji. Jadi kita hidupkan budaya suka memuji ni. Suka memuji orang. Memuji ni kita memberi penghargaan, pengiktirafan kepada orang yang melakukan kebaikan. Tahniah kepada semua malam ni sebab telah menyumbang RM1 dalam tabung masjid kita. Contoh gitu kan. 2 kali tahniah kepada yang menyumbang RM5. 3 kali tahniah yang menyumbang RM10. Alhamdulillah, istiqamah, teruskan. Bagilah puji-pujian. Baik. Mari. Yang kedua, seorang yang dipuji itu biasanya menjadi senang daripada gembira. Ia mengakibatkan dia lalai dan reka dan merasa dirinya sahaja yang benar. Lagi ianya akan mengurangkan usahanya untuk menghilangkan keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya. Kadang-kadang dapat menghilangkan usaha itu sama sekali. Bila dah orang yang dipuji itu dia rasa apa? Dia rasa seronok dengan pujian itu, bahkan dia akan setiap dia rasa dia okey. Baik, itu sikit yang disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Terus saya nak petik sikit yang disebut tadi, kisah bagaimana Sayyidina Umar ni, yang saya takut saya salah ya. Pada suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar seorang yang memuji orang lain. Sahabat dia memuji orang lain lah. Jadi Sayyidina Umar dengar. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada orang tu, apakah saudara sudah bermusafir bersama orang tu? Duk puji itu pernah tak pergi berjalan ke, kan? Dengan dia. Maka orang tu menjawab, belum. Dia kata tak pernah pun pergi musafir. Kemudian Sayyidina Umar tanya lagi, adakah saudara pernah bergaul dengannya dalam bai'ah ataupun muamalah dalam kehidupan seharian? Ada tak? Dua urusan ke, beli ke sebagainya kan, dua insurans sekali ke apa ke, ada tak? Maka jawab orang tu, tidak, tak pernah. Kemudian saya tanya lagi, apakah saudara ini tetangganya yang setiap pagi dan petang melihat keadaannya? Adalah ni duduk jadi jiran kepada orang ni. Pada pagi yang tengok dia, petang, sepanjang masa dia tengok apa yang dia buat. Kemudian orang tu jawab apa? Tidak. Akhirnya Sayyidina kata apa? Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan dia, saya berfikir bahawa saudara ini tidak mengenal orang itu dengan baik. Mana kita puji lebih itu, sedangkan kita pun tak pernah duduk dengan dia. Itu kata orang, kalau kita nak kenal seseorang itu baik ke buruk, kita bermusafir dengan dia. Kita bermusafir dengan dia, kita akan kenal. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, kita akan kenal. Kalau setakat kenal sikit-sikit tu, belum tentu lagi kita mengenalnya. Baik, saya nak buat sikit lagi sebelum kita begini. Sebenarnya Islam ini dia membenarkan, sangat menggalakkan kita puji secara berhadapan. Yang bagusnya kita puji belakang-belakang ni, elok puji di belakang. Bagus kan? Baguslah haji ni, bagus di belakang, dia tak tahu. Tapi boleh juga, agama juga suruh kita puji secara berhadapan dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Yang pertama, orang yang kehilangan keyakinan diri dalam buat perkara-perkara kebaikan. Dia dah hilang confidence, dia macam malas nak buat baik kan. Kalau dulu dia rajin solat berjemaah, kemudian sekarang dia dah macam lemah kan, macam tak ada semangat nak solat berjemaah contoh. Mungkinlah ada sebab-sebab apa, Allah alam kan. Orang yang macam ni kita kena puji secara depan kan. Dia tak pernah datang berjemaah ni, okay? Tiba-tiba datang hari ni, alhamdulillah kan. Haji ni, contohlah haji ni kan, contohlah abang ni, siapa-siapa nama kan, dah sampai masjid kan, Allah dah bagi hidayah kan, Allah dah, kita puji secara berdepan tu. Itu dibenarkan. Kemudian orang yang melakukan tugasan kebaikan yang sukar dan berisiko, ini juga elok kita puji. Contoh kita puji sekarang ni perang lain yang dulu doktor-doktor kita, pasukan-pasukan keselamatan kita yang bertugas di rumah ni kan. Itu elok kita puji secara berhadapan, secara berhadapan. Kemudian kanak-kanak, budak-budak, elok puji depan. Ini anak-anak kita elok puji di hadapan.
cikgu-cikgu ni dia suka puji kan, budak anak murid dia di hadapan ramai supaya dia menjadi contoh kepada orang lain. Kemudian yang keempat, elok kita puji di hadapan iaitu kepada pemimpin yang tulus, adil, amanah dan bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kadar sederhana. Kita puji pemimpin kita yang menjalankan amanah ni satu kebaikan bagi seluruh agama. Syaratnya sederhana. Biasanya sederhana, jangan melampaui, jangan melampaui batas. Baik. Maksud saya cukup aku sekat dulu. Cuma saya sebut jelas sikit macam mana ketika mana kita bila orang puji kita, apa kita nak buat? Maka kita jawablah kan. Kenapa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya adalah kelebihan daripada Tuhan aku. Kan? Allah bagi kita ilmu lebih sikit berbanding dengan orang lain. Kalau kita bagus kan, hadza min fadli. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Allah bagi kita apa lagi? Kebijaksanaan, kepandaian kan? Ada kelebihan harta benda dan sebagainya kan. Cakap ini semua adalah hadza min fadli Rabbi. Maknanya segala pujian-pujian itu kita tak letakkan atas kehebatan kita, tapi kita letakkan itu semua adalah kelebihan daripada yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. InsyaAllah kita terselamat daripada bahaya pujian-pujian yang melampau ini. Baik, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang lemah dan kurang kita tak daripada diri saya sendiri. Ampun, maaf dan hebat jika ada salah silap. Kemudian apa yang kita kasih pada malam ini mungkin bermanfaat kepada kita semua. Alhamdulillah, minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.